Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Mariam Zanarah Ibrahim. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak sedang mempertimbangkan untuk meminda semula Undang-Undang Sarawak Energi Berhad SEB. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Mopek melahirkan keyakinan tinggi bahawa projek empangan hidroelektrik Melata itu akan meningkatkan sumber air asli negeri bagi tujuan menghasilkan tenaga elektrik. Elektrik tak banyak, saya minda undang-undang SESCO. Bulan tu, Dun, ada cara saya supaya orang lokal boleh terlibat dalam hal tu. Kita akan pindah undang-undang, ada caranya. Tunggu Dewan Undangan Negeri bersidang 20 hari bulan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putra PBB Zon Tengah 2023 di Kingwood Hotel Sibu pada Ahad. Terdahulu beliau turut mengumumkan terdapat beberapa kawasan di luar bandar Sarawak berpotensi untuk menjana tenaga boleh diperbaharui. Sungai Gat katanya boleh pola. Saya madahnya mungkin tak mau, saya malah di Sungai Gat. Kita pola. Lepas ya, air terjun ya, pola terbain, bahaya. Pola terbain, keluarlah elektrik. Nak? Ikan dapat, oksigen dapat, elektrik pun dapat. Sehubungan itu, beliau yang juga Presiden PBB Sarawak menyatakan akan berkongsi inovasi baru itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pertengahan November ini. Hadir sama timbalan yang di-Pertua Parti PBB Sarawak merangkap pengerusi Jawatankuasa Induk Convention Khas Parti PBB Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas, timbalan yang di-Pertua Parti PBB Sarawak merangkap timbalan pengerusi Jawatankuasa Induk Convention Khas Parti PBB Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Naib yang di-Pertua Kanan Parti PBB Sarawak Datuk Seri Fadilah Yusof dan Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom. Setiausaha Agung Parti PBB Sarawak merangkap pengerusi Convention Khas Parti PBB Sarawak Zon Sibu, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, barisan kepimpinan tertinggi PBB serta tetamu kehormat yang lain. Sementara itu, penambahan bilangan kawasan Dewan Undangan Negeri DUN antara intipati usul dalam ucapan Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra PBB, Datuk Dr. Anwar Rapai. Selain itu, intipati usul beliau juga menyentuh mengenai memberi keutamaan kepada peruntukan pembangunan untuk kawasan luar bandar. Ia termasuk menuntut supaya Sarawak mengekalkan tumpuannya terhadap kebajikan, kesejahteraan dan pembangunan rakyatnya dalam Belanjawan Sarawak tahun 2024. Yang pertama, kami ahli-ahli Pesaka Bumi Putra Bersatu mengusulkan agar Belanjawan Sarawak pada tahun 2024 terus memberi keutamaan kepada pembangunan, kesejahteraan dan kebajikan rakyat Sarawak dengan mengekalkan peruntukan sebanyak 70% untuk pembangunan, di mana 60% daripadanya adalah untuk pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas di luar bandar. Yang kedua, kami ahli-ahli Pesaka Bumi Putra Bersatu kawan Zon Sibu menyokong agar selain daripada pertambahan jumlah kawasan parlimen di Sarawak seperti yang dipersetujui dan dicadangkan sebelum ini, juga mencadangkan agar kawasan Dewan Undangan Negeri turut ditambah di kawasan Zon Tengah ini. Setuju? Turut disuarakan dalam intipati usul Datuk Dr. Anwar mengenai pemberian khas RM10,000 untuk deposit pembelian rumah mampu milik oleh Kerajaan Sarawak. Kami ahli-ahli Pesaka Bumi Putra Bersatu amat berterima kasih dan menghargai inisiatif Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan yang amat berhormat Presiden dalam menyalurkan bantuan deposit sebanyak RM10,000 untuk deposit pembelian rumah mampu milik kepada pembeli rumah pertama. Kami ahli-ahli Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Sarawak menyusulkan agar Kerajaan Sarawak membina lebih banyak skim pembesaran kampung di kawasan Zon Tengah bagi membantu rakyat membina rumah kediaman yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan. Setuju? Lebih 1,000 perwakilan hadir pada konvensyen tersebut di mana sebanyak 14 usul telah dibentangkan untuk diperhalusi pihak kerajaan. Untuk makluman, konvensyen khas Zon Tengah ini merupakan yang terakhir yang diadakan daripada 4 siri konvensyen parti berkenaan. Laporan seterusnya. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj
dan Tengku Pemaisuri Selangor Tengku Pemaisuri Nur Rashikin berkenan melawat Pustaka Negeri Sarawak pada Ahad. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Koh Hian serta isteri Datin Amar N. Ong Siok Ien bersama div-div kenamaan lain. Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj dan Tengku Pemaisuri Nur Rashikin berkenan meluangkan masa melawat pameran Festival Sarawakiana yang bertemakan tradisi kita, khazanah kita seperti pameran tikar mengkuang, keringkam serta kain songket. Baginda berdua kemudiannya diberikan taklimat mengenai projek pembinaan Jabatan Arkib Negeri Sarawak yang terletak bersebelahan dengan Pustaka Negeri Sarawak yang dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2024. Seterusnya, baginda berdua membuat lawatan ke Muzium Budaya Borneo pada jam 12.30 tengah hari dan tebingan Sungai Kuching pada seluar petang. Hadir sama Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar serta isteri Puan Sri Datin Amar Fatimah Muhammad Iskandar, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta isteri Datin Amar Baduyah Bujang, Ahli Lembaga Pengurusan Pustaka Negeri Sarawak Datuk Ismail Muhammad Hanis, Ahli Lembaga Pengurusan Pustaka Negeri Sarawak merangkap Adun Batu Kitang, Loh Kir Chiang serta Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak Japri Bujang Masli. Selanjutnya, Sarawak mencatatkan ketibaan pelancong seramai 2.9 juta orang setakat Oktober 2023. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Kerajaan Sarawak juga berupaya melipat gandakan pulangan hasil pendapatan yang seterusnya menyumbang kepada pendapatan dan hasil dalam negeri melalui aktiviti pelancongan budaya ini. Dengan penganjuran berprogram yang berimpak tinggi ini, Kerajaan Sarawak telah dapat mencatatkan jumlah pelancong yang ramai datang ke Sarawak. Untuk tahun ini, kita telah meletakkan had ataupun target sebanyak 3 juta pengunjung ke negeri Sarawak. Dan 3 juta ini kita telah dapat mencapainya awal bulan Oktober yang lepas. Kalau tahun 2023, kita telah meletak target untuk pengunjung yang datang ke Sarawak seramai 2 juta. Sehingga bulan 12, kita telah mencapai target 2.02 juta. Jadi untuk tahun 2023, kita telah naikkan sikit kepada 3 juta. Kita telah dapat mencapai target itu lebih awal lagi, iaitu dalam bulan Oktober, dan saya percaya sehingga bulan Disember, untuk hujung bulan Disember ini, insyaAllah kita akan mencapai lebih daripada 4 juta pengunjung. InsyaAllah, ya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Festival Gendang Sarawak sempena Sarawak Regatta 2023 di tebingan Sungai Sarawak pada malam Sabtu. Jelasnya lagi, pada tahun ini kementeriannya telah meluluskan sebanyak 63 program berkaitan seni, budaya dan warisan di bawah Dana Mudah Cara Warisan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak dan sebanyak 197 program berkaitan pelancongan, seni dan budaya telah diluluskan di bawah geran acara. Katanya lagi, dengan penganjuran program berskala besar seperti Rainforest World Music Festival, Sarawak Harvest and Folklore Festival, Sarawak Regatta, Borneo International Kite Festival dan sebagainya, ia sudah tentu mendatangkan hasil yang sangat tinggi kepada ekonomi dan pendapatan kepada pengusaha seni tempatan. Pelaksanaan Festival Gendang Sarawak ini adalah bersempena penganjuran Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2023 yang dianjurkan oleh Pejabat Residen Bahagian Kuching. Dimiri pula, kegiatan kokurikulum di luar bilik darjah dapat memberi peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari dalam bilik darjah. Menurut Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan, kegiatan luar bilik darjah seperti perkemahan merupakan satu aktiviti luar kelas yang bertujuan untuk melatih fizikal dan mental anak-anak muda. Jelas beliau, perkemahan dapat membentuk disiplin para pelajar serta memberi pendedahan kepada mereka tentang cara untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan pada suatu hari kelak. Melalui kegiatan ini juga kita dapat membentuk insan yang mempunyai jati dari yang kukuh, berwawasan hingga sektor cemalan dari segi rohani, sosial dan jasmani. Inilah maklumat yang harus dicapai oleh setiap sekolah di Sarawak agar dapat menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri yang melahirkan anak-anak muda yang bercita-cita
tinggi dan mempunyai jati. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibaca oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, semasa majlis perkemahan bersepadu Badan Beruniform Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Sebastian Ting turut mengumumkan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP 2024 sebanyak RM300,000 kepada pihak sekolah. Masih dengan perkembangan di Miri, Persatuan Kebajikan Perkhidmatan Psikiatri dan Kesihatan Mental PKPPKM, Hospital Miri and Mental Health Association Sarawak MHAS Miri telah membantu meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan mental dalam masyarakat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam Yee Siu Sang, kesihatan mental sering mendapat pandangan negatif yang menyebabkan individu yang bergelut dengan masalah kesihatan mental merasa takut untuk mendapatkan bantuan. This is why it is so important to have organizations like PK, PPKM, Hospital Miri, and MHAS, which provide support and services to those who need it most. By providing support and services to those who need it most, these organizations are helping to make a difference in the lives of many Malaysians. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Amal Caring for Miri 2023 di Hotel Imperial Miri pada Jumaat. Beliau yang juga Datuk Bandaraya Miri turut mengucapkan terima kasih kepada para sukarelawan dan penderma di atas dedikasi dan sumbangan mereka yang membantu meningkatkan kesedaran kesihatan mental serta mengurangkan tanggapan negatif terhadapnya. Dalam pada itu, Adam Yee turut mengumumkan sumbangan derma daripada beliau dan Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu sebanyak RM10,000. Sedikit laporan sukan. Skuad Kuching City FC, KCFC, hanya tinggal selangkah untuk menjulang trofi pertamanya pada musim ini selepas mara ke final saingan MFL Challenge Cup 2023. Ia selepas skuad kendalian Aidil Syarid Saha itu berjaya menjinakkan Kelantan United FC 2-0 dalam saingan separuh akhir kedua di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru pada Sabtu. Sekaligus memastikan mereka mara dengan agregat 3-1 selepas keduanya terikat 1-1 dalam aksi separuh akhir pertama di Kuching pada 22 Oktober lepas. Penyerang prolifik KCFC Abu Kamara terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah dengan jaringan pembukaan pada minit ke-40. Bruno Di Araujo Dibal mengukuhkan kedudukan KCFC dengan meledak gol kedua pada minit ke-63 sekaligus memastikan pelawat mara ke final. Sementara itu, lawan KCFC di pentas akhir akan diketahui malam ini sama ada skuad PDRM FC atau Penang FC. Difahamkan format aksi final juga diadakan secara timbal balik di mana aksi final pertama akan berlangsung pada hujung November ini manakala aksi final kedua pada awal Disember. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak Radio V.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan VC Premier Sarawak 2030 Eco-Friendly Transport. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan,
Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.